Hadis ni cerita kata Sayyidina Ali dok ada di Yaman, Nabi dok ada di Madinah. Sayyidina Ali bin Abi Talib dia kirim satu bungkusan kepada Nabi. Dalam bungkusan itu ada zahab, ada emas ketui. Dia kirim daripada Yaman mai ke Madinah kepada Nabi SAW. Qala, kata Abu Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan hadis ini, dia kata faqasamaha baina arba'ati nafar. Nabi SAW bila dia dapat kiriman emas daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, Nabi terus bahagikan emas itu kepada 4 orang. Ini Nabi, tuan-tuan. Ini Nabi SAW. Dia tidak boleh tidur lena dalam rumah dia kalau sekiranya dalam rumah dia ada benda berharga. Dia tak boleh tidur lena, melainkan benda-benda itu dibahagi-bahagikan kepada orang yang patut. Nabi ni, daripada dia jadi Nabi sampai hari wafat dia, dia maintain. Dia macam tu aja. Dia tidak pernah terpedaya dengan harta benda. Dia tidak pernah kalah dengan duit ringgit. Sayyidina Ali bin Abi Talib kirim dekat dia emas, satu bungkus. Bila dapat saja ke tangan Nabi SAW, dia terus bagi kepada 4 orang. 4 orang itu ialah, yang pertama Uyainah bin Hisan. Uyainah bin Hisan, nanti saat kita nanti jumpa cerita dia ni. Al-Aqra' bin Habis. Al-Aqra' bin Habis, satu riwayat kata dia ni orang besar di kalangan Badui. Kan hadis yang kita pernah baca, Nabi SAW balik ke rumah, cucu pakat terpa mai. Nabi dukung, balik kanan dukung satu cucu, balik kiri dukung satu cucu. Nabi cium cucu-cucu dia. Al-Aqra' bin Habis ini, Badui ni, dia ikut Nabi pergi ke rumah. Bila dia tengok Nabi sayang cucu macam tu, Al-Aqra' bin Habis, dia kata dekat Nabi, dia kata, "Indi asyratan minal aulad ma qabbaltu ahadan minhum." Dia kata, aku ada 10 orang anak, seorang pun aku tak pernah cium. Badui ni. Jadi Nabi tunjuk sayang ke cucu ni menyebabkan dia jadi heran. Dia anak 10 orang, dia kata seorang pun dia tak pernah cium. Tiba-tiba Nabi dukung cucu dua-dua belah tangan, dukung. Nabi cium cucu. Dia kata, Muhammad, apalah hang ni? Nabi kata dekat dia, man la yarham la yurham. Nabi kata, siapa yang tak erti sayang orang, Allah tak sayang dia. Ini Al-Aqra' bin Habis. Dia salah seorang yang menerima agihan mah yang Nabi bagi tadi. Yang ketiga, wa Zaid Al-Khail. Satu orang lagi nama Zaid Al-Khail. Dia ni pun juga orang kenamaan dalam suku dia, dalam puak dia. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, orang yang keempat aku tak apa sure, sama ada Alqamah bin Ulasah ataupun Amir bin At-Tufail, aku tak sure. Tapi 4 orang yang Nabi bahagi-bahagikan mah ni. Kata dia, apabila Nabi SAW bahagi-bahagikan benda ni kepada 4 orang ni saja, sedangkan keempat-empat orang ini bukan orang miskin, orang kenamaan bagi suku dia, bagi puak dia, dia ketua. Faqala rajulun min ashabih, di kalangan sahabat Nabi ini, maksud sahabat di sini ialah sahabat Ansar, orang Madinah, dan juga sahabat Muhajirin, orang Mekah,
yang tengok Nabi SAW bagi kepada 4 orang ni, mereka ni merongot. Mereka merongot. Kata sahabat-sahabat Nabi ni, mereka kata, kunna nahnu ahaqqa bihadha min haula. Mereka kata, kalau nak ikut, kita ni patut terima bahagian tu, bukan 4 orang ni. Tak puas hati. Di kalangan ashabun Nabi, di kalangan sahabat-sahabat Nabi, daripada kalangan Ansar dan daripada kalangan Muhajirin, orang Quraisy Makkah yang hijrah sama dengan Nabi ni, sudah mai dalam hati rasa tak berapa puas hati. Mereka rasa mereka, di kalangan mereka ada yang lebih susah. Pasal apa mereka tak dapat? Pasal apa pergi bagi dekat 4 orang ni. Sedangkan 4 orang ini orang kenamaan di dalam kaum mereka. Pada pertimbangan akal mereka, Nabi tak patut bagi dekat 4 orang ni, kerana mereka lebih patut dapat. Kalau kita tengok dalam riwayat Al-Bukhari, dia buat main satu ungkapan kata-kata lain. Sahabat-sahabat ni kata, yu'ti sanadida ahla najdin wa yada'una. Nabi SAW bagi kepada ketua-ketua daripada penduduk Najd, dan Nabi mengabaikan kita. Itu bunyi tak puas hati tu. Tak puas hati. Awat Nabi ni patut dia kena bagi kat kita. Kita lagi susah, dia pergi bagi dekat mereka ni, sedangkan mereka ni dah ada duit. Macam tu. Qala, kata Abu Sa'id Al-Khudri, rawi hadis ini, dia kata, fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rungutan mereka ni sampai ke pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa merongot, depa tak puas hati dengan cara Nabi bahagikan emas tadi ni. Rumutan depa, tak puas hati depa ni sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang pi habaq ke Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil depa ni mai semua, Nabi kata, ala ta'manuni wa ana amin man fis sama, ya'tini khabarus samai sabahan wa masa'a. Nabi SAW kata, pasal apa yang mereka ni tak percaya kat aku? Bila orang habaq dekat Nabi, kata, ya Rasulullah, ada sebahagian sahabat-sahabat sudah tidak puas hati dengan cara Nabi bahagi emas tadi. Bila Nabi dengar benda tu, Nabi panggil mereka ni semua mai berimpun. Nabi kata, ala ta'manuni. Nabi kata, pasal apa yang hampa tak percaya dekat aku? Nabi kata, wa ana amin man fis sama, sedangkan aku dipercayai oleh penghuni langit. Nabi kata, malaikat pun percaya kat aku. Macam mana hampa boleh tak percaya kat aku? Ya'tini khabarus samai sabahan wa masa'a. Nabi kata, mai kepada aku berita daripada langit pagi petang, pagi petang. Jibril mai jumpa aku pagi, Jibril mai jumpa aku petang. Jibril bawa berita daripada langit, mai bagi tahu dekat aku pagi petang, pagi petang. Aku satu orang manusia yang penduduk langit percaya dekat aku. Aku satu orang manusia yang menerima wahyu daripada Allah pagi petang. Macam mana hampa boleh tak percaya kat aku? Qala, kata Abu Sa'id, faqama rajul ghairul ainain. Bila Nabi kata lagu tu, bangkit satu orang lelaki-lelaki yang dia ni disifatkan di dalam hadis Nabi SAW, di antara sifat dia ghairul ainain,
biji mata cengkung. Laki-laki ni bangkit. Dia ni satu orang yang dua biji mata dia cengkung masuk ke dalam. Musyriful wajnatain. Dua wajnah dia ni, dua pipi dia ni kempeh. Ni dia bagi sifat kawan ni. Biji mata tenggelam cengkung masuk ke dalam, pipi kempeh. Nashizul jabha. Dai tinggi. Kalau ada siapa pandai lukis, boleh lukis muka dia ni. Kan? Macam orang ada kerja pelukis di bahagian apa crime, bahagian kriminal, polis ni. Orang bagi tahu kata sifat dia ni macam ni. Dia cuba dengan imagination yang ada kat dia, dia imagine muka kawan tu. Biji mata tenggelam ke dalam cengkung, pipi kempeh. Dai dia lonjong naik tinggi lagu tu. Kasul lihyah, janggut tebal. Mahluqur ra'si, kepala rambut pendek. Kepala dia berambut pendek. Musyammarul izar, pakai kain singkat. Kain dia kalau sulung ni sintin. Bangkit dia ni. Oh, ni nak gambar lagu mana tak tahu. Dia ni bangkit main dengan biji mata cengkung, dengan pipi kempeh, dengan dai lonjong naik, dengan rambut pendek, dengan jambang dia tebal, dengan pakai kain singkat. Faqala, kata laki-laki ni, ya Rasulullah, ittaqillah. Nabi dah kata dah, bangkit bercakap di depan orang. Nabi kata, aku buat pembahagian. Macam mana ada di kalangan hampa boleh tak percaya ke aku? Sedangkan aku adalah satu manusia yang malaikat di langit pun percaya ke aku. Aku satu manusia yang wahyu duk turun dekat aku pagi petang. Macam mana hampa manusia boleh tak percaya dekat aku? Bila Nabi habis kata lagu tu, bangkit laki-laki yang sifat tadi ni. Bila dia bangkit, dia kata dekat Nabi, ittaqillah. Dia kata, wahai Muhammad, takutlah kepada Allah. Ui, gede betul dia ni. Orang lain bila dengar Nabi kata lagu tu pakat sengak habis, rasa guilty, rasa bersalah. Dia ni, dia bangkit berdiri, dia kata dekat Nabi, ittaqillah. Dia kata, wahai Muhammad, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi beralih tengok dekat dia. Nabi kata, wailak. Nabi kata, celaka kamu. Nabi kata dekat dia, wailak. Kan kita ada baca dalam Quran, wailun likulli humazatin lumazah. Wail maksud dia apa? Wail maksud dia celaka. Wail tu wailak, dia kata celaka kamu. Nabi kata kat dia, awalastu ahaqqa ahli al-ardi an yattaqiyallah. Nabi kata dekat dia ni hak Syekh pipi kempeh tadi ni. Nabi kata dekat dia, bukankah aku ini penduduk bumi yang paling bertakwa kepada Allah? Hang boleh kata dekat aku, wahai Muhammad, ittaqillah, wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah. Nabi kata dekat dia, hang tahu dah, penduduk bumi yang paling takut kepada Allah, aku. Nabi kata. Qala, kata Abu Sa'id Al-Khudri, summa walla ar-rajul. Bila dah Nabi marah lagu tu, Syekh pipi kempeh ni, dia beralih, dia pergi gitu ya. Dia pusing, dia pergi keluar macam tu aja. Faqala Khalid bin Al-Walid. Khalid Al-Walid dia ada sama. Khalid Al-Walid ni dulu siapa tuan-tuan? Pimpinan tentera kafir semasa peristiwa perang Uhud. Kan perang Uhud, Nabi pesan dekat sahabat dia suruh duduk atas bukit. Jangan turun daripada bukit tu jadi apa pun. Bila musuh main, ambush musuh daripada atas bukit. Kemudiannya sahabat Nabi diuji
Depa tak boleh tahan, depa turun pergi duk kutip ghanimah yang ditinggal oleh musuh. Pihak musuh take over bukit tu. Dia ambil alih bukit tu. Siapa dia pimpinan depa ni? Khalid Al-Walid. Masa tu dia kafir lagi, dia belum Islam lagi, dia pimpinan tentera musuh. Khalid Al-Walid masa hadis ni dia sudah Islam. Dia doa ada dengan Nabi SAW. Faqala Khalid bin Al-Walid, kata Khalid Al-Walid, ya Rasulullah, ala adribu unuqaq. Oh, dia ni pun macam Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bila Syekh pipi kempeh ni mai kata dekat Nabi, ittaqillah, Nabi kata dekat dia, celaka kamu suruh aku bertakwa kepada Allah. Kamu tahu tak kata penduduk bumi yang paling bertakwa ni aku, Nabi kata. Bila Nabi marah macam tu, pipi kempeh ni beralih, dia pergi keluar. Bila dia keluar, Khalid Al-Walid bangkit. Khalid Al-Walid kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, minta izin aku nak pergi tembak tengkok dia. Dia kena ada orang macam ni. Khalid Al-Walid kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ala adribu unuqaq. Dia kata, ya Rasulullah, ala adribu unuqah. Bukan unuqaq, unuqah. Adakah aku nak pergi tebas tengkok dia ni? Pasal apa? Pasal dia kurang ajar dengan Nabi. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la la'allahu an yakuna yusalli. Nabi kata jangan. Mudah-mudahan, mungkin dia ni orang Islam, orang yang sembahyang. Nabi kata, jangan marah sikit nak pergi bunuh orang, marah sikit nak pergi bunuh orang, jangan. Nabi kata, mungkin dia ni orang yang sembahyang. Mungkin dia bercakap tu kerana jahil dia. Mungkin dia bercakap tu kerana khilaf, kerana silap dia. Jangan pergi buat lagu tu dekat dia. Qala Khalid Al-Walid tak puas hati lagi. Dia duduk kebas tapak tangan lah. Dia duduk berasa, dia kata dia ni aku sedekah sekali cuma. Kata Khalid Al-Walid, wa kam min musallin yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbi. Khalid Al-Walid kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, berapa banyak dia kata orang yang sembahyang, tetapi sembahyang mereka ni takat mulut aja, tak sampai ke hati. Tu. Dia nak minta lesen, nak pergi buat juga. Bila Nabi kata jangan, mungkin dia ni orang sembahyang. Dia kata lagi dekat Nabi, Khalid Al-Walid ni, dia kata, ya Rasulullah, betul dia sembahyang. Tapi tuan jangan lupa, berapa ramai orang semayang mulut aja, hati dia tak semayang. Dia kata. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni lam umar an anquba an qulubin nas wala asyqa butunahum. Nabi kata, Khalid, aku tidak pernah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sakitkan hati orang. Itu dia yang kata Nabi. Nabi kata, Allah tak pernah suruh aku buat sesuatu yang boleh sakitkan hati orang. Wala asyqa butunahum, apatah lagi nak piduk radak perut dia, nak pitikam perut dia bagi mati. Allah tak pernah suruh aku buat macam tu kepada saudara seagama. Qala, kata Abu Sa'id Al-Khudri, summa nazara ilaih wa huwa muqaf. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu yakhruju min dhi'i hadha qaum yatluna kitab Allah ratban la yujawizu hanajirahum yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Nabi kata, untuk pengetahuan hamba, ke depan esok, daripada benih orang yang macam ni lah, Nabi kata. Nabi tunjuk kawan tadi, Syekh pipi kempeh tadi ni. Nabi kata, ke depan esok, daripada benih orang yang macam ni lah, akan mai
kumpulan manusia yang mereka ini baca Quran duduk di mulut. Ini takut. Nabi kata esok ni akan mai satu kaum, satu golongan manusia yatluna kitaballahi ratban. Mereka membaca kitab Allah, mereka membaca Quran ratban, basah di mulut. Maksudnya mulut ni perau peluang ayat Quran. Akan main di satu masa esok, hampa akan jumpa satu golongan manusia yang mulut ni duk keluar Quran, mulut duk baca ayat Quran, tetapi la yujawizu hanajirahum. Quran itu tidak lebih daripada setakat rengkung mereka sahaja, tidak main daripada hati mereka. Quran sudah dijadikan alat dagangan. Wal'ayazubillah. Timbul golongan manusia duk baca Quran nak cari makan. Baca Quran. Quran tidak main daripada hati dia. Quran ini tidak lebih daripada bacaan di mulut yang main daripada rengkung aja, tak main daripada hati. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Bahkan Nabi kata, hak duk baca Quran di mulut ni, depa boleh keluar daripada agama, depa boleh murtad seperti mana anak panah terlepas daripada busur panah. Dalam pada mulut boleh duk petik ayat Quran, depa boleh buat satu benda yang boleh menyebabkan terbatal Islam depa. Nabi kata akan mai satu zaman hampa akan jumpa pada zaman itu manusia mengaku Islam, mulut duk baca Quran, tetapi Islam tidak ada di hati mereka. Islam hanya duk main di mulut saja. Islam tak main daripada hati mereka. Dan mereka ni esok, oleh kerana Islam tidak ada di hati mereka, tidak ada sayang pada Islam dalam hati mereka. Tak ada sayang dengan Islam ni. Mereka boleh tinggal Islam, meluncuk macam mana anak panah terlepas daripada busar panah. Busar ke busur ke? Busur panah. Maknanya tak ada apa Islam ni dekat mereka. Mulut duk bunyi Quran, tetapi Quran tidak mai daripada hati, melainkan mai daripada mulut semata-mata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kesimpulan dia tuan-tuan, yang pertama, wajib kepada kita orang Islam menerima apa juga keputusan Nabi, kerana keputusan Nabi itu adalah keputusan Allah. Itu. Kalau kita betul orang Islam, hadis Nabi itu kita kena pakai macam mana kita pakai Quran. Tuan-tuan, saya baca baru ni di Masjid Abdullah Fahim, Kepala Batai, cerita Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhumah. Saya cerita sikit. Abdullah bin Amru, dia ni duk kerja tulis hadis Nabi. Dia duk kerja tulis. Nabi kata apa dia catat, Nabi kata apa dia catat. Tiba-tiba satu hari dia diprovok oleh Yahudi Madinah. Dia kata dekat dia kata, wahai Abdullah, hang tulis semua hak Nabi kata ke? Dia kata ya. Dia kata, hang tak tahu kan Muhammad tu manusia. Manusia maknanya dia boleh seronok, dia boleh sedih, dia boleh marah, dia boleh suka. Kalau hang tulis tu masa dia seronok, masa dia suka, tak apa. Tapi kalau masa dia tengah marah, hang pergi tulis tu jadi macam mana? Isu-isu orang baca, apa orang kata, sedangkan itu terbit daripada kemarahan Muhammad. Abdullah bin Amru bin Al-As bila dengar macam tu, dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, tak apakah, dia kata, saya duk tulis ni semua benda yang tuan cakap ni, tak apakah?
Nabi kata, na'am. Nabi kata, tak apa. Fa inni la aqulu illa haqqan. Nabi kata, kerana aku, walaupun aku manusia, aku tidak akan bercakap melainkan benda yang benar. Aku manusia, tapi aku bukan macam hampa. Aku manusia yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak bercakap ikut nafsu dia, tapi apa yang Muhammad cakap itu wahyu yang Allah hantar mai ke dia. Nabi kata kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi kata, tulis. Tidak ada masalah kamu menulis cakap-cakap aku. Pasal fa inni la aqulu illa haqqan. Kerana aku tidak bercakap melainkan benda tu benar. Kesimpulan yang pertama tadi apa dia? Wajib kita menerima apa juga keputusan Nabi. Kerana keputusan Nabi itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan yang kedua, apa yang Allah dan Rasul putuskan mesti baik untuk kita. Yang tu kena kunci masuk. Ayat Quran, hadis Nabi yang sahih-sahih ini, semua ni betul dan benar belaka dan mesti kebaikan untuk kita. Jangan duk ragu. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, meragui Allah dan Rasul itu salah besar. Kalau ada doubt dalam hati kita, doubt, keraguan. Kalau ada doubt, kalau ada keraguan dalam hati kita terhadap Allah dan Rasul, terhadap Quran dan hadis yang sahih, itu salah besar yang kita buat. Ini bukan apa tuan-tuan, nak ajak diri kita supaya kita jadi manusia yang sami'na wa ata'na. Bila dah bagi tahu macam tu, jangan kita doa tak mau. Ini Quran, ini hadis. Tuan-tuan tengok almarhum Tuan Guru Ning Aziz meninggal baru ni. Dia pesan dekat keluarga dia, dia mati jangan duk buat tahlil semua, doakan dia sahaja. Wahabi ke dia? Buat enggak? Kita boleh terima Tok Guru Ning Aziz sebagai orang yang dihormati, kita tak boleh terima pesanan dia. Apa kita ni? Buat banner pula, bukan family buat, orang lain buat, pergi buat banner pula gantung, tahlil 7 malam berturut-turut. Sampai ke pengetahuan keluarga dia, dia pergi buka banner tu simpan. Terpaksa buat satu kenyataan pula, kita tidak buat. Dia kata, pasal apa? Pasal ini pesan ayah, ayah tak bagi buat, ayah suruh doa saja kat dia. Orang faham, orang yang faham, dia macam tu. Bukan masalah nak pergi lawan kata tahlil ni apa-apa, bukan. Tahlil itu ayat Quran, tahlil itu zikir, tak ada salah tang mana. Tapi menganggap dia sebagai satu suruhan agama, yang tu salah. Dia nak apa betul yang tu? Dia nak apa betul yang tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan ragui Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa yang Allah dan Rasul kata sudah tentu ada termaktub dalam Quran dan di dalam hadis Nabi. Terima benda itu seadanya. Yang keempat, hati-hati dengan fenomena akhir zaman. Hati-hati dengan fenomena akhir zaman. Ramai orang yang Al-Quran di mulut dia, tetapi Quran tidak ada di hatinya. Fenomena akhir zaman, hati-hati. Ramai orang Quran ada di mulut, bercakap boleh duk quote ayat Quran, tapi sayangnya Quran tidak bertapak di hatinya.
Akibatnya mereka tidak mustahil satu hari boleh tinggal Islam. Kesimpulan yang kelima, murtad adalah satu gejala, satu penyakit yang wajib kita ambil serius. Murtad ni gejala keluar daripada Islam. Ini adalah satu gejala yang sangat berbahaya. Hati-hati dan ambil serius dengan benda ini. Maksudnya jaga family kita, terutamanya anak-anak kita, daripada terkena penyakit dan gejala ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Tafsir Nurul Ihsan jilid 1, muka surat 229. Muka surat 229. Tegah berkasih-kasihan dengan Yahudi dan Nasara. Tajuk malam ini ialah dia nak bagi tahu kata kita, dia larang daripada terlampau sangat involve perasaan kita dengan Yahudi dan Nasara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul yahud wan nasara awliya. Wahai segala orang yang beriman, jangan kamu ambil Yahudi dan Nasara itu perbuat wali. Allah Subhanahu wa taala pesan dekat kita, jangan sekali-kali kita reba Yahudi dan Nasrani ini menjadi wali kita, menjadi pemimpin kita, menjadi ikutan kita. Jangan sekali-kali dijadikan Yahudi dan Nasara itu tempat kita bersetia dan bertolong-tolong dan berkasih-kasih. Jangan. Kita dengan orang bukan Islam ni, bukan agama, bukan suruh kita memusuhi mereka, tetapi agama bagi satu guideline, satu batas sempadan di antara kita dengan mereka. Kena ada batas, kena ada sempadan. Tuan-tuan, Al-Malik Salman, King Salman, Raja baru Saudi ni, dia memberikan satu permulaan yang menggembirakan kita. Starting dia baru ambil alih tugas sebagai khadim Al-Haramain, sebagai raja yang memerintah dua tanah haram, Raja Saudi yang baru, King Salman. Kita tak tahu future dia macam mana, kita doa, Allahumma aslih a'immatana, ya Allah ya Tuhanku, perelokkanlah pemimpin-pemimpin kami, termasuk bukan sahaja pemimpin kita di Malaysia, pemimpin Islam di mana dunia pun. Kita minta Allah bantu mereka bagi jadi lebih elok daripada hak biasa. Hari pengkebumian Al-Malik Abdullah, Obama mai daripada United States, daripada US. Obama mai, dia sambut, dia tunjuk tanggungjawab menghormati tetamu yang mai. Azan, bunyi azan, dia habaq dekat Obama, excuse me, nak pergi sembahyang. Dia bukan tunjuk korang aja dekat Obama, tetapi dia nak bagi tahu dekat Obama, kata hang orang besar dalam dunia, tapi Tuhan aku lagi besar. Benda tu simple, benda tu kecil aja, tapi orang lain tak boleh buat, dia buat. Satu salute kita bagi dekat dia. Dia boleh, dalam pada tu bunyi azan, dia pergi dekat Obama, dia bagi shake hand, dia kata excuse me, aku nak kena pergi sembahyang, Tuhan aku panggil. Obama learn satu lesson daripada dia. Oh, aku dah jumpa ramai pemimpin Islam, ini seorang, dia boleh bagi tahu kat aku mesej ni. Mesej kata ada yang lebih besar pada aku dalam dunia ni.
Satu permulaan yang cantik yang kita boleh tumpang seronok. Minggu lepas dia buat lagi satu pula kejutan. Minggu lepas King Salman, Al-Malik Salman, Raja baru Saudi ni, apa dia pula? Pada masa King Abdullah menjadi Raja Saudi, Syekh Shuraim dipecat daripada jadi khatib dan imam di Masjidil Haram kerana Syekh Shuraim dalam khutbah Jumaat di Masjidil Haram dia mengkritik dan dia mengecam tindakan As-Sisi di Mesir membunuh dan memenjarakan orang-orang ikhwan muslimin. Atas khutbahnya itu tak siapa pergi bagi nasihat dekat raja pecat dia daripada jadi imam Masjidil Haram, sedangkan dia bercakap benar. Salman minggu lepas lantik Shuraim jadi imam Masjidil Haram balik. Dia tak cakap banyak, dia tak angkuh, dia tak cakap berdegak-degak, tapi action yang dia buat tu, tuan-tuan, selain daripada background dia, katanya dia ni umur 10 tahun sudah hafaz Al-Quran. Mungkin Allah atur benda ni nak bagi satu masa depan yang baik untuk Islam, mungkin, dan kita boleh tumpang seronok atas perkembangan itu. Soalnya ialah apa? Soal hubungan antara Islam dengan orang bukan Islam. Bukan Islam memusuhi orang bukan Islam. Benda ni kena clear. Cuma kita orang Islam, kita kena pertahankan prinsipal yang ada di dalam Islam, dan orang bukan Islam kena faham benda ni. Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Tuhan sebut ayat tu sebagai asas kepada hubungan kita orang Islam dengan orang bukan Islam. Wahai manusia, sesungguhnya kami cipta kamu daripada laki-laki dan perempuan, dan kami cipta kamu ni daripada berbagai-bagai puak dan berbagai-bagai bangsa. Allah Tuhan yang menjadikan bangsa Arab, Allah Tuhan yang menjadikan kita bangsa Melayu, Allah Tuhan yang menjadikan Cina, Allah Tuhan yang menjadikan India, Allah Tuhan yang menjadikan semua bangsa yang ada di dalam dunia ni. Allah itulah yang buat semua. Allah boleh kalau dia nak bagi jadi dalam dunia ni semua orang Arab. Hang duduklah di mana pun Arab. Tuhan boleh tak boleh buat? Tuhan boleh. Tapi Tuhan sebut dalam Quran, Tuhan kata inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Aku bagi jadi manusia ni laki-laki perempuan, dan aku bagi jadi manusia ni berpuak-puak, berbangsa-bangsa. Tujuan dia lita'arafu, supaya hampa kenal mengenai di antara satu sama lain. Kita orang Melayu, kita berkawan dengan Cina, kita pergi kenal segala adat, segala budi dia, segala apa yang ada dalam kalangan kaum bangsa dia, kita pergi kenal, tak apa, tidak jadi masalah. Bila kita kenal, kita nampak kebesaran Allah, kita nampak kemuliaan Allah. Allah saja bagi jadi manusia ni dengan tujuan supaya manusia ni boleh beramah mesra di antara sama-sama mereka. Dan Allah tidak jadikan bangsa, satu bangsa mulia di atas satu bangsa yang lain. Walaupun Allah sebut kata Arab itu mulia, tetapi Allah tidak jadikan satu bangsa mulia ke atas satu bangsa yang lain. Allah tidak jadi orang kulit putih lebih mulia daripada orang kulit hitam. Allah tidak jadi macam tu. Tapi Allah bagi satu benda yang open kepada semua orang. Inna akramakum indallahi atqakum. Tuhan kata, aku bagi peluang untuk hampa jadi akram,
untuk hampa jadi mulia. Siapa dia? Siapa yang bertakwa, dia mulia. Bukan siapa yang dilahirkan sebagai orang Arab mulia, dah. Bukan siapa yang dilahirkan sebagai orang Melayu mulia, dah. Aku bagi satu benda yang apa bangsa pun boleh ambil benda tu. Apa dia? Takwa. Hang bangsa apa pun, kalau hang Islam dan hang bertakwa kepada Allah, hang mulia di sisi aku. Allah berlaku adil kepada semua manusia yang dia cipta di atas dunia ini. Jadi Allah tidak suruh orang Melayu berkelahi dengan Cina. Allah tidak suruh orang Melayu berkelahi dengan India. Allah tak suruh orang Melayu pergi berkelahi dengan Arab. Allah tak suruh benda ni. Allah suruh kita berkenal-kenalan. Kalau boleh kita pergi dekat dengan mereka, kita kenalkan mereka kepada Islam. Hari ni orang bukan Islam, tak mau nak masuk Islam, bukan pasal nak kena masuk Jawi. Orang Islam tak mau dekat Islam, bukan pasal benda-benda agama ni, bukan. Mereka tak mau masuk Islam pasal contoh akhlak orang Islam tu tak membanggakan dia. Pasal apa? Pasal mata mereka tengok nama Melayu, orang Islam, tetapi raja makan rasuah. Dia tengok nama Melayu, mengaku agama Islam, tetapi arak minum juga. Dia tengok orang Melayu, nama Islam, tetapi segala maksiat buat juga. Bahkan ada di kalangan mereka tak Islam pun, tetapi mereka tak buat benda kotor yang orang Melayu Islam buat. Maka Islam ditampilkan kepada mereka dengan rupa yang tak elok. Maka mereka tak teringin nak masuk Islam. Tuan tahu tak, ada keluarga bukan Islam hari ini, bila ada anak dia nak masuk Islam, dia boleh pesan dekat anak dia. Dia kata, you make sure you masuk Islam, you bukan masuk Melayu. Orang bukan Islam faham benda ni. Dia kata dekat anak dia, orang hari ini kadang-kadang mereka ni dah well educated ni, mereka tak ada masalah tentang benda ni. Dia kata, you make sure you nak masuk Islam, you masuk Islam, you jangan masuk Melayu. Dia kata, pasal apa? Pasal image yang sebahagian besar orang Melayu pertontonkan kepada mereka sangat tak elok. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, maka Islam mai dengan tujuan apa dia? Dengan tujuan nak berdakwah kepada mereka ni. Bagi orang yang bukan Islam, bila tengok orang Islam, mereka terdakwah dengan akhlak, dengan kepribadian, dengan sikap, dengan kehebatan yang ada pada orang Islam. Sebab Nabi SAW dia berjaya dia dalam menampilkan contoh kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah pada masa itu. Kita tengok dalam hadis riwayat daripada Anas bin Malik. Dia kata, kana ghulam Yahudi yakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam famarida. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Anas kata, ada satu budak, dia ni budak Yahudi, tidak Islam. Dia ni dia syok duk mai berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman Nabi. Budak Yahudi, tapi dia syok dekat Nabi. Dia syok dekat Nabi. Nabi ni hero dalam hidup dia. Dia idolize Nabi dalam hidup dia. Dia tengok Nabi, kekaguman menyelinap masuk dalam batang tubuh dia. Dia duk pi, dia duk jadi volunteer, dia duk tolong, duk khidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarida. Hadis tu kata satu hari sakit budak Yahudi ni. Sakit yang nak membawa mati. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila orang habaq dekat Nabi, Nabi pi ziarah dia.
Nabi pergi ziarah dia. Maksud dia apa tuan-tuan? Ini yang Nabi nak ajak kita. Boleh tak boleh kita ziarah rakan sekerja dengan kita yang bukan Islam? Kalau dia sakit, di hospital kah, di rumah dia, boleh tak boleh? Bukan setakat boleh, Nabi buat benda tu. Soalan macam ni normal lah. Orang nanti tanya lah, duk masuk text message ni, duk Ustaz, kawan tempat kerja saya, dia bukan orang Islam, dia sakit, dia masuk hospital, ni kawan-kawan tempat kerja pakat-pakat nak pergi ziarah dia, boleh tak boleh ziarah dia? Satu. Yang kedua ni, mereka buat tabung kutipan untuk nak bagi sumbangan dekat dia. Boleh tak boleh saya contribute, saya bagi sumbangan untuk dia, kawan tempat kerja yang bukan Islam yang sakit? Ini hadis dia. Nabi, orang main habang dekat Nabi, ya Rasulullah, budak Yahudi duk main tolong, duk main khidmat dekat Nabi, sakit. Nabi terus tanya rumah dia tang mana, Nabi pergi. Faqa'ada 'inda ra'sih, Nabi duduk sebelah kepala dia. Nabi pergi duduk sebelah kepala dia. Faqala lahu aslim, Nabi pergi duduk, Nabi kata apa kat budak ni? Aslim. Nabi kata, masuklah Islam. Nabi kata kat dia. Pasal apa Nabi pergi kata lagu tu? Pasal Nabi sayang dia. Dia duk main khidmat untuk Nabi. Nabi sayang dia. Nabi tahu kalau dia mati, dia tidak masuk Islam, dia tak dapat peluang masuk syurga. Nabi nak kalau boleh orang yang rapat dengan dia, orang yang duk berkhidmat dekat dia, kalau boleh mati sama-sama dalam syurga. Nabi nak kalau boleh macam tu. Bila tengok sakit dia ni tenang, Nabi duduk sebelah dia. Nabi kata aslim. Nabi kata kat dia, masuklah Islam. Fa nazara ila abih wa huwa indah. Budak ni bila Nabi duduk sebelah, Nabi kata dekat dia aslim, masuk Islam, dia beralih sebelah satu lagi. Dia tengok pak dia Yahudi, tidak Islam, duduk ada sebelah satu lagi. Dia beralih tengok dekat pak dia. Pak dia bila tengok anak dia, beralih tengok mata anak dia tu. Pak ni fahamlah tuan-tuan. Faqala, kata pak dia, apa Abul Qasim. Bapa dia kata, taatilah, ikutlah Abul Qasim, ikutlah Nabi. Pasal apa tuan-tuan? Pak dia mudah bagi laluan dekat anak dia. Pasal apa? Pasal Nabi. Pasal Nabi itu, dia berjaya potret diri dia, dia berjaya menampilkan diri dia satu orang yang disegani. Macam Tok Guru ni Aziz, dia meninggal, habis ni hak duk lawan dia dalam politik semua turun pi. Pasal apa? Perbezaan politik bab lain, dia kata, tapi respect dia sebagai satu orang yang boleh mengekalkan zuhud dan warak dia ni, itu satu bab lain. Dia pergi, dia penziarah dia jumpa. Tuan-tuan, pasal apa? Pasal berjaya dia menampilkan diri dia sebagai satu contoh yang disegani. Orang jadi segan dekat dia. Ini kan pula Nabi SAW. Bapa budak Yahudi ni kata, Aqta' Abul Qasim, kamu ikut Abul Qasim. Pasal apa? Bapa tahu Muhammad ni betul. Fa aslam. Kata hadis tu, budak ni pun masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Aku naik saksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan engkau wahai Muhammad adalah pesuruh Allah. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul. Nabi keluar daripada rumah dia sambil Nabi kata, alhamdulillahillazi anqadhahu minan nar. Nabi kata segala puji bagi Allah, Tuhan yang melepaskan budak ni daripada masuk neraka. Dengan kerana kalimah itu, dia ke syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah spirit yang ada pada Nabi SAW dalam hal dia menghadapi orang bukan. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Mujahid, kata dia, anna Abdullah ibn Amru zubihat lahu syatun fi ahlih, falamma jaa qala ahdaytum li jarina al-yahudi
ahdaitum li jarina al-yahudi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithu, atau kama qala, hadis sahih riwayat At-Tirmizi daripada Mujahid. Kata dia, Abdullah bin Amru bin Al-As pada satu hari ni, Abdullah bin Amru hak tadi ni, hak kita cerita, kata orang duk kata tadi, hang duk tulis semua apa hak Nabi kata waktu marah, waktu apa tadi ni, dia riwayat hadis ni. Dia kata satu hari dia orang sembelih satu ekor kambing di rumah dia. Bila depa sembelih kambing, selesai depa sembelih, depa lapah semua, dia balik mai di rumah dia. Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia balik tengok kambing dah siap sembelih, dah siap lapah semua dah. Dia kata dekat depa di rumah ni, dia kata ahdaitum li jarinal yahudi. Abdullah bin Amru bin Al-As, dia tanya kepada depa di rumah ni, dia kata hampa bagi tak hadiah daging kambing dekat jiran kita Yahudi ni? Dia ulang 2 kali. Dia kata ahdaitum li jarinal yahudi. Dia kata aku tanya ni, hampa bagi tak lagi daging kambing hak kita sembelih ni, hampa bagi tak sikit sebagai hadiah kepada jiran kita Yahudi ni, hampa bagi ke tak? Pasal apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, pasal aku duk ingat lagi Nabi ada kata, Nabi kata ma zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithu. Aku duk ingat lagi Nabi kata Jibril selalu pesan kepada aku supaya berbuat baik dengan jiran sebelah, sehinggakan Nabi kata, sehinggakan aku rasa seolah-olah jiran ni akan mewarisi harta aku. Nabi sebut, tidak sebut jiran Islam, Nabi sebut jiran saja. Jadi walaupun sebelah kita ni Yahudi, tetapi dia jiran kita. Hampa bagi tak lagi hadiah kambing ni? Bagi kat dia sikit. Bagi ke tak? Tanya sampai 2 kali. Bagaimana harmoninya hidup para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dalam menjaga hubungan muamalah dengan orang bukan Islam. Cuma kita nak kena jaga satu, beza kita orang Islam dengan orang bukan Islam ini, orang Islam ni suka bergaduh, sedangkan orang bukan Islam itu mereka bersatu. Siapa kata mereka bersatu? Allah kata dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Sadaqallahul azim. Surah Al-Anfal ayat 73. Tuhan kata wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Tuhan kata dalam Quran, orang kafir depa sama depa tolong menolong. Allah sebut benda ni dalam Quran. Dan hari ini tuan-tuan, betul tak apa hak Tuhan kata? Betul sangat-sangat tuan-tuan. Betul sangat-sangat. Depa atas apa agama sekalipun, janji bukan Islam, depa solid, depa bersatu. Dalam masa yang sama, orang Islam bergaduh. Bergaduh atas nama politik, bergaduh atas nama mazhab, bergaduh atas nama suku bangsa, siapa nak bergaduh? Duk cari, hari-hari duk fikir, lama tak bergaduh ni. Duk fikir ni macam mana nak bergaduh. Habis tak ada. Pasal kunut pun bergaduh. Padahal hak baca kunut pun semayang, hak tak mau baca kunut pun semayang. Dua-dua semayang, tapi nak bergaduh.
Pasal apa? Pasal kami geng kunut, hang geng tak ada kunut. Aku tak boleh dengan hang, aku nak bergaduh dengan hang. Nampak tuan? Allah cerita, kata orang kapiak sama kapiak tolong menolong. Dalam masa yang sama, Islam sama Islam cari punca nak bagi jadi bergaduh. Saya pernah baca dulu, saya nak baca lagi sekali. Kata-kata Raja Ali Haji. Siapa ni Raja Ali Haji ni? Dia beranak di Selangor tahun 1808. Dia anak kepada Raja Ahmad. Semua pun kita tak kenal. Raja Ahmad ke Raja pun kita tak kenal. Raja Ali Haji pun kita tak kenal. Pasal apa tak panggil Raja Haji Ali? Pergi panggil Raja Ali Haji. Haji pergi bohlas pasal apa? Tu saya duk tanya. Dia ni keturunan Bugis. Dia banyak tulis buku. Di antara karya dia yang terkenal, Tuhfatun Nafis. Itu tulisan dia tahun 1860. Silsilah Melayu dan Bugis dia tulis. Bustan Al-Katibin dia tulis. Orang alim tuan-tuan. Raja Ali Haji ni orang alim dan dia adalah satu orang bahasa, satu orang ahli bahasa. Mati 1872. Dia tulis, dia kata, jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat pada budi dan bahasa. Indah tu, bahasa tu indah. Kalau nak kenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Kalau dia berbudi dan bahasa dia elok, ini orang berbangsa. Jika hendak mengenal orang yang bahagia, sangat memelihara yang sia-sia. Dia kata, nak tengok orang yang bahagia, dia kata dia tak buat benda karut-marut, benda sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kelakuan dia. Cakap tak boleh dengar. Cakap, tuan-tuan boleh dengar orang ni habis manis punya cakap. Tuan-tuan tengok tingkah laku dia, tuan-tuan tahu dia bagus tak bagus. Cakap ni, Ustaz Meduk cakap ni, semua elok. Quran, hadis, nasihat, semua elok. Habis sembahyang Isyak keluar, tengok dia punya kelaku macam mana. Melawak dengan kawan, gagau dalam kain orang. Kata tadi ceramah elok sangat, ni awak duk tak elok pangai. Raja Ali Haji kata, kalau nak kenal orang mulia, lihat kelakuan dia. Jika nak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tidaklah jemu. Orang berilmu adalah orang yang belajar dan tak faham tanya. Tengok dia memang penuntut ilmu. Mana masjid ada mengajak dia sampai orang buat apa seminar apa yang bagus, dia attend, dia hadir. Dia orang yang berilmu. Jika nak mengenal orang yang berakal di dalam dunia, mengambil bekal. Dia kata, kalau dia ni jenis orang yang berakal, jenis orang cerdik, atas dunia dia duk siap bekal untuk akhirat dia. Itu orang cerdik. Pasal apa? Pasal sini habis-habis lama kita hidup 100 tahun. Akhirat esok khalidina fiha abadah. Kalau masuk syurga selama-lama. Hak mana lebih penting nak jaga? Dunia yang habis panjang umur 100 tahun ke, ataupun Nuh di sana esok yang tidak ada mati lagi? Kalau orang cerdik, kalau orang yang berakal, hak Nuh yang dia nak jaga. Maka di atas dunia ni dia sibuk dengan siapkan bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat ketika bercampur dengan orang ramai. Dia kata, ni kata-kata ni semua tuan-tuan, dia dengar sepintas lalu, dia tak ada kesan. Tapi kalau tuan-tuan ada catatan tulis, balik baca balik sekali lagi sebelum tidur, dia main, dia cerap dalam hati.
Macam mana ayam duk jerak dalam sponge, dia jerak. Kita dapat menghayati apa yang ditulis oleh Raja Ali Haji. Dia kata orang Islam sepatutnya, dia kata berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sepatutnya orang Islam macam tu. Orang Islam sepatutnya ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun. Orang Islam sepatutnya macam tu. Kita langkah seberat. Orang Islam sepatutnya hati gajah sama nilapah, hati tungau sama dicicak. Tungau tak tungau? Budak-budak lah tungau pun tak tahu. Tungau apa dia ayah? Tungau. Tungau ni benda halus. Hati gajah menatang besar, tungau menatang halus. Orang Islam sama-sama. Orang Islam sepatutnya hidup jelang menjelang, sakit jenguk menjenguk, dia kata. Tu bahasa tu, bahasa. Kita yang bukan ahli bahasa ni dengar habis sangat anggur lah. Tapi kalau ahli bahasa betul dengar ni, ayat liak mambu ni tak sedap. Ayat liak tu mambu. Sedap ni bahasa ni. Orang Islam sepatutnya, dia kata, lapang sama berlegar, sempit sama berimpit, lebih beri memberi kalau berjalan beriringan, dia kata. Itu dia. Sedap ni tuan-tuan ni, sedap. Kita orang Islam ni patutnya sama, kita ni patutnya kena ada tolak ansur. Dia kata kalau tempat lapang kita sama-sama berlegar-legar jalan, tempat lapang. Kalau tempat sempit sama-sama duduk berimpit. Ni bila duduk mengaji ni, duduk kawan sebelah mai lambat masuk mai celah duduk tepi kita. Relin ni macam nak telan dia ni. Relin. Mai lambat nak duduk depan dia kata. Bangsa marah. Sedangkan dia kata apa? Patut orang Islam tak macam tu. Sepatutnya orang Islam tempat sempit sama berimpit. Bagi ruang. Tafassahu yafsahillahu lakum. Quran kata lapangkan tempat duduk, Allah akan melapangkan kamu di akhirat esok. Bagi ruang dia masuk. Lebih beri memberi. Allah bagi kat kita rezeki lebih. Belajarlah memberi kepada orang lain. Kalau berjalan beriringan. Dia kata orang Islam ni kalau boleh berjalan biarlah beriringan. Jangan tak cantik ni tak mau. Yang lupa diingatkan, yang bengkok diluruskan, yang salah tegur menegur, yang tua memberi wasiat, yang alim memberi amanat, yang berani memberi kuat, yang berkuasa memberi daulat. Dia kata, oh yang tu pun kalau tuan-tuan balik duk fikir, duk renung tu tak tidur malam ni. Kita tengok pagi esok. Maknanya kalam dia ni, dia duk tulis ni, kalam dia ni, Masya Allah tuan-tuan, kalam yang cukup tinggi. Kalau dalam bahasa Arab dia kata kalam mubalaghah, kalam yang pemilihan perkataan itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hidup sekandang sehalaman, tidak boleh tengking menengking. Kita hidup sama sekampung, tak usahlah duk tengking menengking, duk jerkah-jerkah, tak usah. Pasal apa? Duk sekampung. Hang jerkah dia hari ni, esok hang jumpa dia lagi, lusa jumpa dia lagi. Apa benda yang nak jerkah-jerkah? Tidak boleh tindih menindih, tidak boleh dendam kesumat. Duk sekampung, benda ni tak mah. Jerkah orang, pergi duk angkat suara, duk. Jangan tuan-tuan, itu tidak ada adab. Orang Islam tidak patut begitu. Hilang budi kerana bahasa, habis daulat kerana kuasa, pedah lada hingga ke mulut, pedah kata menjemput maut. Dia kata tu dia. Kita ambil cabai Melaka 5 biji, pepok perut buat macam kacang pistachio, kan?
Pedas ni sampai biji mata ni bukan kata merah berayak tak, merekah biji mata ni, merekah. Pasal apa? Pasal orang challenge kita. Orang challenge kita, dia kata haji cabai Melaka buat macam kacang no. Kita gelak ya. Haji tunjuk aje, depa tak percaya, saya doa abang depa tak percaya. Kita ni pun dia cabar ni, kita jenis tak boleh orang cabar. Mana kata dia bawa main piring kecil tu. Cekak buh lah mulut, kepak perak, mula-mula dia merah. Lepas tu dia main merekah biji mata. Lepas tu dia main merambu yang mata. Pedas ke haji? Tak ada punya pun. Kan? Kata dia ni Raja Ali Haji, dia kata apa? Dia kata pedas cabai ni habis sangat dekat mulut aja, dia kata. Tapi pedas kata-kata boleh menjemput maut, dia kata. Kerana mulut aja kadang-kadang boleh jadi bunuh-membunuh. Cara dia ungkapkan benda ni dalam tulisan dia, Masya Allah tuan-tuan. Ini yang Islam nak beritahu dekat kita. Yang pertama, Islam nak beritahu kata kita dengan orang bukan Islam ini bukan musuh. Sebaliknya kita kena tampilkan contoh dekat mereka, bagi mereka respect kita. Yang kedua, dia nak beritahu dalam masa yang sama, jagalah hubungan sama-sama orang Islam. Sambung kitab tu, dia kata ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahud wan nasara awliya. Wahai orang yang beriman, jangan kamu ambil Yahudi Nasara itu perbuat wali untuk nak bersetia, bertolong menolong dan berkasih-kasih. Ba'duhum awliya'u ba'din. Setengah mereka itu, yakni Yahudi, Nasara dan segala bagai orang bukan Islam ini, bertolong-tolong dan berkasih-kasih mereka setengah dengan setengah. Sebab bersatu mereka itu pada kufur. Bila timbul isu berkaitan dengan orang Islam, mereka bersatu. Mailah nama United States of America ke, mailah nama Australia ke, mailah nama Jerman ke, mailah nama Soviet Union ke, mailah apa nama sekalipun, Perancis ke apa ke, mailah apa nama sekalipun, mereka solid bersatu untuk memerangi Islam. Semua mereka sepakat kata apa? Islam ini militan. Mereka senada bila mai nak bergaduh dengan Islam, mereka duduk atas satu platform. Satu ungkapan kata-kata yang cukup terkenal, dia kata al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu adalah agama yang satu. Ambuhlah nama apa pun, mereka satu. Kufur. Sebahagian orang kata ini hadis, tapi setelah dicek tidak ada hadis. Al-kufru millatun wahidah, tidak ada hadis, melainkan ada tercatat sebagai kata-kata salafus salih sahaja benda ini. Tapi dia satu ungkapan yang sangat popular. Al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu satu agama. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dan barang siapa yang mengambil awliya mereka itu daripada kalangan kamu, yakni bersetia-setia dan bertolong-tolong dan berkasih-kasih, maka bahawasanya ia daripada jumlah mereka itu. Kalau kita orang Islam, kita dengan bangganya kita pi sokong, kita pi bersama dengan orang bukan Islam nak memerangi orang Islam. Mereka bersatu atas nama bukan Islam, nak perang orang Islam. Kita orang Islam pergi bersatu dengan mereka, dengan orang bukan Islam, nak memerangi orang Islam. Kalau sekiranya berlaku macam tu, fa innahu minhum. Quran kata dia sama macam kafir tu juga. Tapi hak duk jadi ni tuan-tuan, lagu tu lah. Orang kata apa? Kalau nak tebang pokok kayu, pakai apa? Kalau zaman dulu pakai kapak. Tapi kapak tu mata aja besi, ulu kayu juga. Nak tebang pokok kayu tidak boleh pakai kapak yang batang besi, tak boleh, sakit tangan. Dia kena pakai kayu juga buat ulu untuk nak tebang pokok kayu. Nak kalahkan orang Islam,
kena ambil orang Islam juga bersekutu dengan mereka untuk nak tumbangkan Islam. Wal'iyazubillahi min zalik. Jangan kita terlibat di dalam kerja-kerja yang macam ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, innallaha la yahdil qaumaz zalimin, bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak memberi petunjuk ia akan orang yang zalim dengan sebab mewali dan bersetia mereka itu dengan kafir. Allah tak akan bagi petunjuk kepada orang yang team up dengan kafir nak mengalahkan orang Islam. Allah tak akan bagi petunjuk. Fataral ladzina fi qulubihim marad, maka engkau lihat wahai Muhammad akan segala mereka yang ada dalam hati mereka itu sakit kerana dhaif i'tikad, seperti Abdullah bin Ubay, iaitu munafik. Nabi sendiri bila dah pergi Madinah, Nabi dah mula form dah satu kerajaan Islam di Madinah, timbul isu apa? Isu orang munafik. Orang munafik ni apa dia? Orang yang dah Islam dah, tiba-tiba pergi buat perjanjian sulit dengan kafir musyrikin Makkah untuk nak mengkhianati Nabi. Nampak tak? Sejarah sudah tunjuk dan sejarah ini akan berulang. Sejarah sudah tunjuk benda ni akan berulang. Islam tidak akan ditewaskan melainkan apabila ada orang Islam yang belot pergi duduk bersama dengan orang yang memusuhi Islam. Baik, firman Allah, yusari'una fihim, bersegera mereka itu pada mewali mereka itu Yahudi dan Nasrani. Dia kata orang yang lemah i'tiqad, lemah iman ini, dia apa pun dia nak pitim dengan orang bukan Islam untuk nak lawan orang Islam. Pasal apa? Pasal dia lemah i'tiqad. Baik, yaquluna nakhsha an tusibana dairah, berkata mereka itu, kami takut bahawa kena kami dairah, yakni berubah masa daripada kalah perang Muhammad dan tiada sempurna kerja Muhammad. Mereka lari pitim dengan orang bukan Islam nak lawan Nabi. Pasal apa? Pasal mereka takut. Mereka kata Muhammad ni boleh kan ni, esok kalau kita duduk dengan dia, kalau dia kalah habis kita. Kalau dia kalah habis kita. Lah jom kita pergi join dengan kafir musyrikin Makkah, hantam Muhammad. Sure dah kita okey. Saya baca di mana baru ni cerita tentang Amru bin Al-As. Tadi cerita Abdullah di Masjid Pahim juga. Amru bin Al-As pergi ke Habsyah. Pergi ke Habsyah nak selutok dengan Najasyi. Najasyi ni mulanya dia agama apa? Nasrani. Najasyi ni dia agama Nasrani. Jadi Najasyi ni dia duk follow perkembangan Nabi Muhammad di Mekah. Dia duk follow dan dia tunjuk hati yang lembut dengan Nabi Muhammad, sehingga kan Nabi Muhammad hantar sekumpulan sahabat pergi ke Habsyah sebagai utusan Nabi untuk mengadang Raja Najasyi, pergi cerita kat dia tentang Islam ni. Kafir musyrikin Makkah bila tengok Nabi hantar sekumpulan sahabat pergi dekat Najasyi, mereka pun pergi juga satu geng nak jumpa Najasyi, nak poison, nak racun pemikiran Najasyi supaya benci kepada utusan Nabi Muhammad. Di antara yang itu Amru bin Al-As. Bila dia sampai, dia jumpa Najasyi, dia bagi hadiah semua. Lepas itu dia kata dekat Raja Najasyi, dia kata, tuanku, dia kata tadi ada orang masuk jumpa tuanku, saya minta tuanku serah orang tu dekat kami untuk kami bunuh dia. Pasal mereka ni adalah geng kepada Muhammad yang duk bagi susah kami di Mekah. Amru bin Al-As masa tu belum Islam. Bila dia kata dia macam tu, Najasyi buh penampak dekat dia. Najasyi yang masa tu belum Islam, orang mai kata tak elok pasal Nabi Muhammad, dia tampak. Sampai dalam hadis kata apa? Kata Amru bin Al-As, aku rasa macam patah hidung aku kena penampak dengan Najasyi ni. Kalaulah atas bumi ni ada lubang, aku nak masuk dalam lubang tu, dia kata. Takut Najasyi marah ni.
Najasyi kata dekat utusan Quraisy ni, dia kata, ni hang dengar cakap aku, hang dengar cakap aku. Dia kata hang kena ikut Muhammad ni. Pasal apa? Pasal Muhammad ni betul, dia kata. Pasal apa? Pasal Muhammad ini sudah didatangi oleh Namus. Namus ini Jibril alaihi salam. Namus yang pernah datang kepada Musa alaihi salam. Namus tu telah mai jumpa Muhammad ni. Muhammad ni orang betul. Hang dengar cakap aku, dia kata. Hang masuk Islam, hang ikut dia. Itu sebab bila Najasyi mati, tuan-tuan, satu riwayat kata dia dah masuk Islam, dia meninggal. Bila Nabi SAW dengar berita Najasyi mati, Nabi panggil sahabat-sahabat semua buat sembahyang ghaib untuk Najasyi. Baru ni ramai orang berkatanya, ustaz boleh ke buat sembahyang ghaib ni, boleh ke tak boleh ke apa? Ramai tak habis-habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis itu jelas, kata Nabi buat. Ada satu pihak kata no, itu khususiyah, khusus untuk Nabi saja buat dekat Najasyi, orang lain tak boleh buat. Dah. Tidak ada ulama yang menolak keharusan buat sembahyang ghaib ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Depa takut Nabi, takut kok kalah, depa pergi duduk dengan orang kafir. Fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min 'indih. Maka mudah-mudahan Allah akan mendatangkan ia dengan pertolongan, dengan menang perang kepada Nabi Muhammad dan orang Islam, ataupun pekerjaan daripada sisinya. Allah mendatangkan bantuan daripada sisi Allah dengan buka kemaluan, pula dia tulis di sini, dengan buka aib orang munafik. Ni dia terjemah dengan buka kemaluan, kacau. Dengan membuka aib orang munafik dan buka kekejian mereka itu. Fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Maka jadilah mereka itu, yakni orang munafik itu, atas barang yang tersembunyi di dalam hati mereka itu, menyesal sekalian. Bila tengok-tengok Islam makin kuat, Islam di Madinah semakin kuat. Bukan sahaja zaman Nabi, lepas wafat Nabi, naik Sayyidina Abu Bakar pun kuat, naik Sayyidina Umar lagi kuat, lagi banyak negara tunduk di bawah Islam. Naik, menyesal orang-orang yang jadi munafik ni. Dia kata silap hari tu ni, kita piduk tunjuk tak setia kita kepada Islam dan kepada Nabi SAW. Menyesal mereka itu kerana syak mereka itu kepada Nabi SAW. Sebaliknya pisokong orang-orang kafir. Firman Allah, wa yaqulul ladzina amanu, dan berkata segala orang mukmin bagi setengah mereka orang-orang mukmin itu apabila dibuka kemaluan lagi sekali pula. Apabila dibuka aib orang-orang munafik itu kerana ta'ajub. Orang-orang yang memang duduk bersama dengan Nabi, sokong Nabi, tidak berbelah bagi, tidak pernah khianati Nabi ni, bila tengok Islam makin kuat, Islam semakin kukuh di Madinah, kata mereka ni, ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim annahum lama'akum. Adakah mereka itu, yakni orang munafik itu, segala mereka yang bersumpah dengan nama Allah, akan sungguh-sungguh sumpah mereka itu bahawa mereka itu serta kamu pada agama. Orang yang Islam yang kekal, yang setia dengan Nabi, kata ni orang-orang munafik ni, adakah betul mereka ni setia dengan Nabi selama ni? Firman Allah, habitat a'maluhum, maka sia-sia batallah amalan mereka yang saleh-saleh itu. Orang yang munafik, yang tinggal Nabi, tinggal perjuangan Nabi di tengah jalan ni, rugilah mereka ni. Itu sebab tuan-tuan, kita pada dulu sampai bila-bila pun kita kena duduk di atas satu platform saja. Apa dia? Perjuangan Islam. Tak mau duk gadai-gadai kerana tu kerana ni, tak mau. Duk takut-takut ni kalau kita kekal atas perjuangan Islam ni, saat lagi kalau menang depa nu macam mana, ini kita kena pergi sokong dia. Tak mau. Kita daripada dulu sampai bila-bila kita nak Islam. Yang tu aja. Tak mau ada orang mai ubah kita, bagi goyang kita, bagi kita. Tak mau. Kita Islam. Pasal apa? Pasal kita percaya dengan janji Allah dan janji Nabi.
ke atas perjuangan Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, siapa yang tinggal perjuangan Islam, habitat a'maluhum, maka batallah segala amalan mereka yang saleh-saleh yang sebelum ini. Fa asbahu khasirin, maka jadilah mereka itu rugi sekaliannya di dunia dengan mendapat kekejian, dan di akhirat mendapat siksa neraka. Orang yang tinggal perjuangan Islam atas dunia pun orang keji lah. Orang keji dia di atas dunia. Di hari akhirat dia kena siksa Allah pasal dia mengkhianati Islam. Begitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih. Wallahu a'lam. Itu sambung pada bulan 4. Bulan 3 cuti sekolah. Jadi kita sambung bulan 4 insya-Allah. Bulan 4, lepas tu bulan 5. Bulan 6 pun insya-Allah pula dah. Kalau tu punya duk jadi. Kita sambung esok ni, ayat yang akan datang ni dia nak cerita tentang orang murtad. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih. Barang siapa yang murtad daripada Islam, apa jadi ke dia? Dan murtad ini berlaku sejak daripada ujung-ujung zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dah murtad ni. Dan di dalam ayat yang akan datang dia akan bawa contoh 3 orang yang murtad pada hujung zaman Nabi dan pada zaman Khulafa ar-Rashidin. 3 orang. Satu, dia beritahu nama dia Aswad al-Ansi. Satu, ini murtad. Yang kedua, Musailamah al-Kazzab, juga murtad. Dan yang ketiga, Tulaihah. No, dia silap tulis ni, dia tulis Talhah. Tentu kenapa betul. Dia tulis Talhah bin Khuwailid, bukan Talhah. Tulaihah nama orang yang murtad ni. Yang menariknya, tiga-tiga ni, 3 Abdul ni, Aswad al-Ansi, Musailamah al-Kazzab dengan Tulaihah al-Asadi ni, 3 Abdul ni, tiga-tiga ni asal-asal Tok Bomo. Sama profession mereka asal adalah Tok Bomo dan ahli nujum. Yang kemudiannya daripada bidang perdukunan Bomo, dia langkah setapak lagi, dia belajar sihir. Lepas tu dia dakwah, dia jadi Nabi. Dan tengok hari ni pun sama. Hari ni pun sama. Dia start ni 2. Kebanyakan, bukan semua, kebanyakan. Dia start 2. Satu start Bomo, satu lagi start silat. Lepas tu sesat. Lepas tu sesat. Kat kampung saya ni pun turun wahyu juga seorang. Wahyu turun main juga. Oh, penuh kereta lebih mengaji ni. Kitab tulis sendiri. Dia kata isi kitab dia tu adalah wahyu yang Tuhan turun kat dia. Dia baca-baca ni tulis Melayu? Ya, dia kata kerana dia Nabi Melayu, maka wahyu turun dalam bahasa Melayu. Matilah. Dah matilah. Duk pi ni bukan kereta kancil, bukan kapcai. Bagus-bagus minyak kereta. BMW, Mercedes, Estima, Alphard, Velfire yang duk pi ni. Pasal dia kata apa? Jangan terlepas peluang ni, kebangkitan Rasul baru ni. Tak masuk akal. Quran dah habis turun, hadis Nabi pun banyak Nabi duk sebut. Mai satu orang mengaku kata Nabi, ada orang ikut. Jangan takut. Ada. Dia buat ceret besar pun pakat dia ikut. Dia buat replika kapal besar, dia habang kat ada ni, duk ada ramai ni. Dia kata macam mana banjir yang mai zaman Nabi Nuh dulu, hak selamat orang yang ada atas bahtera Nuh,
Macam itulah kita ni, sikit hari lagi nanti main banjir macam tu juga. Kapai ni dia dah. Pakat buah nama meneruh. Pakat buah nama. Jangan sampai dia tak ada bangku atas kapai tu. Betapa fragile, betapa rapuhnya iman orang di akhir zaman ini. Rapuh tuan. Tengok keluar dalam TV, tengok muka pun nampak macam pak lawak. Tak nampak pun ketokohan tu. Kalau kata Nabi ni, kita duk baca hadis ni, duk cerita pasal sifat Nabi kan. Tuan-tuan baca ni apa? Muhammadiyah apa tu? Buku Syama'il. Kitab Syama'il Muhammadiyah ni duk cerita sifat-sifat Nabi tu. Kita boleh imagine, boleh bayang Nabi ni hebat dia macam mana. Kita boleh bayang ni hebatnya Nabi ni macam mana. Kalau Amru bin Al-As, malam ni dia ulang Amru bin Al-As lagi. Amru bin Al-As ni, dia satu orang yang mempunyai ketokohan. Kan saya cerita di Masjid Pahim baru ni, Amru bin Al-As pada masa Umar bin Al-Khattab menjadi khalifah, Umar panggil dia mai. Dia mai nak jumpa Umar tu. Umar duduk ni, Umar duduk tengok dia duduk jalan mai tu. Umar tengok dia duduk jalan mai tu, Umar senyum dekat Amru bin Al-As ni. Umar senyum. Dan Umar beritahu dekat sahabat-sahabat ada ni. Umar kata Amru bin Al-As tidak dilahirkan ke dunia ini melainkan dia mesti kena jadi ketua. Dia mesti kena jadi pemimpin. Pasal apa? Pasal Umar kata jalan dia pun nampak macam pemimpin. Macam mana pemimpin jalan? Tak tahu. Cara jalan tu, Amru bin Al-As punya cara jalan tu, Umar tengok, Umar senyum. Umar kata dia ni tidak dilahirkan ke atas muka bumi ni melainkan mesti kena bagi dekat dia satu jawatan amir, satu jawatan pemimpin. Dan Umar lantik dia menjadi governor di Mesir. Pasal apa? Style dia tu memang style pemimpin. He is orang putih, ada main orang putih. He is a charismatic leader. Dia kata dia ada karisma. Karisma ni apa? Satu perkataan yang tak boleh terjemah. Kalau terjemah pun hancur, dia tak jadi. Tambah pula tu saya sebut karisma, sebut charismatic. Boleh pepah mikrofon ini. Charismatic leader, satu pemimpin yang berkarisma. Kalau Amru bin Al-As macam tu, tuan-tuan boleh bayang tak Nabi macam mana? Masya Allah. Tuan-tuan kerajaan langit ni mengaku jadi Nabi. Ya Allahu Akbar. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa allazina amanu wa 'amilus salihati. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.